Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya Miza Ikti Muhammad dalam berita tengah hari dan antara tajuk utama hari ini, kuota haji kembali normal 31,600 jemaah. Arab Saudi meluluskan kuota haji penuh 31,600 kepada jemaah Malaysia tahun ini. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, pengumuman perkara itu selepas mesyuarat khas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah semalam. Jelasnya, kerajaan Arab Saudi telah memuji Lembaga Tabung Haji TH dalam pengendalian haji yang terbaik, sistematik dan tahap layanan jemaah haji yang patut dicontohi. Datuk Dr. Muhammad Naim kini berada di Arab Saudi mewakili negara menghadiri persidangan Perkhidmatan Haji dan Umrah 2023. Beliau yakin penilaian telah dibuat dalam semua aspek bagi memastikan keselamatan bakal-bakal jemaah haji dari seluruh dunia terjamin semasa menunaikan rukun Islam kelima. Tahun lepas, kuota haji Malaysia adalah 14,306 iaitu hanya 45% daripada kuota tahunan yang biasa diterima. Angka itu merupakan penurunan daripada kuota penuh 31,600 jemaah haji Malaysia pada 2019 berikutan kawalan situasi pandemik. Jumlah jemaah yang menunaikan haji tahun ini akan kembali seperti biasa, sama seperti sebelum pandemik. Sekatan had umur bagi musim haji kali ini juga dimansuhkan. Perkara itu diumum Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Rabiah pada Expo Haji 2023 yang berlangsung di Jeddah. Menurut beliau, bayaran insurans jemaah haji turut diturunkan kepada RM29 berbanding RM109 sebelum ini. Pengurangan kadar juga melibatkan insurans jemaah umrah daripada RM235 kepada RM88. Selain itu, Arab Saudi turut setuju untuk melanjutkan tempoh visa umrah kepada 90 hari berbanding 30 hari ketika ini. Selain Tanah Suci, pemegang visa umrah juga bebas berjalan ke negeri dan wilayah lain seluruh negara. Arab Saudi turut membenarkan pemegang semua jenis visa untuk melaksanakan ibadah umrah dan menziarahi Madinah. Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyokong penuh langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat negeri. Datuk Seri Bong Mokhtar dan Datuk Seri Muhammad Syafiee menerusi kenyataan berasingan berkata langkah mewujudkan kerajaan perpaduan dicadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan pemimpin negeri ini di Kota Kinabalu malam tadi. Menurut Datuk Seri Bong Mokhtar, langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat kerajaan negeri dilihat mampu meredakan suhu politik dan menstabilkan situasi politik di Sabah ketika ini. Persidangan khas Dewan Undangan Negeri Sabah menyaksikan 2 rang undang-undang RUU dibaca untuk diluluskan. Perinciannya kita bersama wartawan Zarif Sofia Daud di sana. Silakan Zarif. Baik Miza, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Undangan Negeri Sabah di mana hari ini berlangsungnya persidangan khas Dewan Undangan Negeri Sabah dan pagi tadi sidang mesyuarat dimulakan dengan bacaan rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Kerja 2023 oleh Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor, dan persidangan khas Dewan Undangan Negeri Sabah ini dipengerusikan oleh Speaker Dun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya. Persidangan khas hari ini sebenarnya bertujuan untuk membentangkan 2 rang undang-undang iaitu Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga 2023 dan Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 Disember lalu bahawa Kerajaan Pusat bersetuju memindahkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah kepada Kerajaan Negeri bagi merealisasikan tuntutan Sabah berdasarkan Perjanjian Malaysia
ke-63. Dan justeru Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor turut mengumumkan bahawa Suruhanjaya Tenaga Sabah akan mengambil alih semua kuasa selia untuk bekalan gas di darat, termasuk penggasan semula, penghantaran, pengedaran, penggunaan gas oleh pemegang lesen swasta dan runcit di negeri ini berkuat kuasa serta-merta. Jadi saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya berikan kepada anda. Kita kembali kepada Miza di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zari Sofia. Bantuan banjir bernilai lebih RM900,000 disalurkan Perbadanan Prima Malaysia, Prima ke Kelantan dan juga Terengganu. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan merasmikan konvoi sumbangan bantuan banjir di Pusat Dagangan Dunia WTC. Bantuan merangkumi 1,000 set barangan keperluan bantuan banjir dan 800 set kelengkapan membersih. Saya kira ini adalah suatu usaha yang amat baik, satu CSR yang cukup baik yang dilakukan oleh Prima, dan saya harap ketika musibah di tempat lain, kita sebagai agensi yang ada keupayaan dapat kiranya membantu dalam bentuk Corporate Social Responsibility CSR, iaitu tanggungjawab sosial korporat. Beliau juga turut mengalu-alukan lebih banyak syarikat-syarikat korporat tampil menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Pemandu sebuah trailer kontena yang terbabit dalam nahas 10 kenderaan dekat Gopeng, Perak ditahan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan penahanan individu berusia 36 tahun dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang untuk siasatan lanjut selepas gagal membrek hingga merempuh kenderaan yang berada di hadapannya. Kemalangan dipercayai berpunca daripada trailer yang tidak sempat membrek dan melanggar 7 kenderaan yang sedang berhenti di kawasan itu akibat jalan sesak. Ujian saringan air kencing terhadap pemandu trailer itu bagaimanapun didapati negatif dadah serta alkohol. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kemalangan yang membabitkan 10 kenderaan di kilometer 307.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran Gopeng malam tadi telah mengakibatkan 8 cedera manakala 7 lagi terselamat. Kenyataan Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak memaklumkan kemalangan membabitkan 3 trailer dan 7 kenderaan lain. 8 yang cedera menerima rawatan awal di lokasi sebelum dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon, manakala 7 lagi terselamat. Operasi tamat kekira 1 pagi. Sementara itu, dalam satu lagi kemalangan kekira 5.30 pagi, seorang wanita maut dilanggar lori kontena ketika berada di bahu jalan berikutan kenderaan yang dinaiki sedang mengalami kerosakan. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar berkata mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi. Pelancong asing yang tiba di Malaysia perlu melalui kaunter-kaunter khas imigresen di pintu masuk negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan kawalan ketat itu bakal dilaksana dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Bagi penerbangan daripada negara China contohnya, mereka akan masuk ke negara kita melalui kaunter-kaunter khas Jabatan Imigresen yang disediakan untuk mereka. Dan tujuannya ialah supaya kemasukan mereka itu dapat diuruskan dengan lebih cepat dan cekap. Sekiranya mereka ini didapati mempunyai gejala ataupun simptom seperti batuk, sesama yang amat teruk ataupun demam, pegawai imigresen akan merujuk mereka ini kepada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada bertugas bersama-sama kami di pintu masuk utama, terutamanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi inilah keutamaan Jabatan Imigresen sekarang ini. Pihaknya juga akan memastikan kemasukan pelancong asing mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
Dalam pada itu, warga asing yang tidak mempunyai dokumen lengkap akan dihantar pulang ke negara asal bagi mengelak penyalahgunaan visa pelancong. Orang ramai terutama golongan berisiko tinggi wajar melengkapkan pengambilan dos penggalak kedua dan tindakan itu perlu memandangkan terdapat peningkatan jangkitan seluruh dunia. Booster kedua ni saya rasa sangat-sangat disarankan kepada sesiapa yang di dalam golongan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Tetapi pada masa yang sama saya rasa sesiapa saja yang berumur 12 tahun ke atas boleh mendapatkan 18 tahun ke atas boleh mendapatkan booster kedua ini. Sebab walaupun saya pun berdepan dengan orang selalu kata dah ambil booster pun kena juga infection. Memang dia punya effectiveness tidak setinggi yang kita mahukan tetapi lebih baik daripada orang yang tidak mengambil booster langsung. Penduduk Kuala Lumpur dan kawasan sekitar berpeluang menjelaskan bayaran saman trafik dengan potongan sehingga separuh harga. Program bermula hari ini sehingga Jumaat. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Sarifuddin Muhammad Saleh, bayaran boleh dibuat di Balai Polis Trafik Jalan Tun H.S. Lee antara pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Diskaun melibatkan semua kesalahan trafik kecuali 9 kesalahan utama. Ini termasuk kesalahan tidak boleh di kompaun, berstatus perbicaraan dan memandu di lorong kecemasan. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal dagangan dalam situasi sentimen yang bercampur-campur di Wall Street susulan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengunjurkan kadar faedah mungkin melebihi 5% tahun ini. Pada pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 8.85 mata kepada 1,484.57 mata. Antara saham aktif, BJ Corp naik 1% sen kepada 34.5 sen, SM Track susut setengah sen kepada 4 sen dan Hong Seng turun 1 sen kepada